Okey, jom kita dah bermula. So sekarang apa yang kita buat, kita berada dekat dalam live session bersama-sama dengan Puan Rozita yang merupakan seorang accountant. So Cik Su rasa accountant ni satu bidang profesional lah kan, yang dan macam bidang-bidang profesional yang lain seperti ialah doktor, peguam dan lain-lain, kelebihan seorang profesional ialah daripada dia punya pengalaman. Jadi untuk Kak G sendiri, Cik Su panggil Puan Rozita Kak G ya. Jadi kalau tuan-puan mungkin terkonfuse apa pula Kak G hari ni, bukan Puan Rozita ke kan? So Kak G tu merujuk kepada Puan Rozita lah kalau tuan-puan nak panggil Puan Rozita boleh, nak panggil nanti kok Kak G ada nama lain kan? Nak panggil Fazura ke? Boleh juga kan? So satu nama yang Cik Su rasa bukan asing dalam dunia akaun syarikat ni. So dengan pengalaman lebih 20 tahun membantu usahawan daripada sekecil-kecil kepada sebesar-besar dalam penyediaan akaun syarikat. So selain daripada penyediaan akaun syarikat, company Kak G sendiri, AR Success, ada services untuk bidang-bidang lain ataupun topik-topik yang berkaitan dengan perakaunan. Contohnya antaranya ialah company secretary dan beberapa services yang lain. Mungkin kita best lagi cakap terus dengan Kak G sendiri kan. So mungkin sebelum Cik Su paskan, sebab orang datang nak tengok Kak G. So lama pula Cik Su nak ceritakan akaun ni nak pas dekat Kak G kan. So tuan-puan berada dekat dalam Lunaworks. So dekat sini so dah ada gambar Cik Su, dah ada gambar Kak G. So tuan-puan boleh klik share dekat bahagian bawah. Contohnya tuan-puan klik share. Sebab Cik Su ialah admin, jadi dia ada keluar macam banyak sikit lah. So Cik Su copy link. Kalau tuan-puan akan terus je klik share. Dan tuan-puan bolehlah share dekat personal FB, sebab kadang-kadang personal FB ni ramai orang dia guna untuk share ilmu. Share ilmu maksudnya siapa yang nak tahu pasal pokok lah, pasal makanan lah, pasal apa-apalah kan. So ini ilmu. So petang ni ilmu kita tentang account. So kita tulis potensi perniagaan bila jaga akaun syarikat. Macam ni. So Cik Su kopikan Cik Su copy sekali. Kemudian biasanya Cik Su akan pergi dekat page-page yang ada usahawan. Contoh dia Cik Su tunjuk terus-terus dekat tuan-puan ni. Macam mana nge-share-nya, nge-share ni kan. So sharekan lah. Kadang-kadang kita share benda lain pun kan. Share polis buat lawak, budak buat lawak kan. Tapi kadang-kadang ada momen dia kita share lah tentang something yang kawan-kawan kita boleh dapat manfaat kan. Okay, so Cik Su sudah share sampai situlah, nanti Cik Su sambung lagi kan. So mungkin kita pergi dekat soalan pertama lah dengan Puan Rozita. So bersama-sama sesi ni kita juga bersama-sama sesi ini juga dari tim Lunaworks kita akan ada Cik E. Jadi tuan-puan akan nampak Cik Su, Cik E, Kak G selang lah So Kak G, soalan pertama. Kak G, sekarang kan Cik Su rasa lama kita tak jumpa kan? Tu Cik E Cik E mirror, Cik E punya background tu Cik E kena jangan pilih mirror dekat setting tu. Tapi saya dah tukar dah. Ya, dekat kami nampak semuanya terbalik. Oh ya ke? Balik. Dekat saya tak terbalik. Ya. Okey. Kemudian untuk Kak G, Cik Su rasa kita tak jumpa start bila announcement PKP kan. Tapi rasa macam baru je jumpa Kak G hari tu. So macam mana, kalau tidak kita ada live hampir setiap minggu dekat page AR Success. So yang ni juga Kak G boleh sharekan dekat page AR Success so that usahawan pelanggan sedia ada, dia boleh nampak Kak G lah kan. Selalu dah nampak dah masa Kak G buat account ni, nampak lagi. So lagilah seronok kan. Okay, soalan dia ialah Kak G, macam mana macam ni Okay, kita mula dengan orang yang baru bermula lah. Sebab bila PKP ni ramai juga orang yang baru memulakan perniagaan. Ada yang dulu diberhentikan kerja, ada yang mengalami pengurangan gaji. Jadi dia nak mulakan perniagaan. Bila dia mulakan perniagaan ni, kita mula dengan basic lah Kak G kan. Selalu
basic tu ialah how, macam mana nak buat. Tapi boleh tak kita pergi dengan why dulu. Kenapa dia nak kena ada akaun syarikat? Selain daripada akaun yang dekat bank tu, akaun syarikat, apa maksud akaun syarikat yang dia kena ada tu? Okey, silakan Kak J, Cik Su paskan pada Kak J. Terima kasih Su atas pengenalan dan sebenarnya dah lama lah tertunggu-tunggu sesi ni. Macam Cik Su cakap tadi, kita orang live setiap minggu sebelum PKP, tapi bila dah PKP dah tak buat live. Sebenarnya memang agak tertunggu-tunggu lah sebenarnya bila kita orang kata masa lah sebenarnya kita nak buat setiap minggu. Okey, berbalik kepada soalan Cik Su, sebelum akak jawab tu, sebenarnya soalan Cik Su ni sangat relevan. Kenapa akak cakap relevan? Because ramai yang terutama yang baru lah, yang usahawan baru, bila kita tanya dah ada akaun. So jawapannya ya, sebenarnya dirujuk kepada bank account. Sebenarnya apa yang kita maksudkan akaun syarikat ataupun kita panggil akaun perniagaan lah. Maknanya duit masuk dan keluar. Jadi pentingnya ada bank account, akaun syarikat ni because kita kena rekod duit masuk dan duit keluar, dan kita nak tahu berapa baki pada certain time lah. So kita perlukan akaun ni untuk tahu prestasi perniagaan kita lah, sama ada making loss ke, making profit ke. Dengan adanya akaun syarikat atau akaun perniagaan ni adalah sebagai asas lah untuk kita tahu prestasi perniagaan dan syarikat masing-masing. Rasanya itu sebenarnya yang kita kena buat. Kenapa kita kena buat accounting selain daripada kita kena comply, Cik Su? Kita kena comply LHDN, SSM. Sebenarnya yang paling penting akaun untuk syarikat atau enterprise perniagaan ni adalah sebab nak tahu prestasi perniagaan. Itu dia. So, Cik Su rasakan untuk orang yang pernah ada sedikit background accounting kan, maksud dia mungkin dulu masa dia belajar, dia ingat lagi dia buat accounting lah, ataupun bila masa dekat U, dia ambil kursus accounting kan, jadi dia tahu bila dia buat bisnes nanti dia kena ada accounting. Ataupun bila dia, ada orang yang dulu dia bekerja, maksudnya bila kerja kan dalam sesuatu organisation tu ada department account. Jadi dia tahulah apa kenapa ataupun ini satu department yang bukan, maksudnya tak boleh diambil mudah lah kan. Jadi bila dia mulakan perniagaan, dia pun dah tahu dah kena ada that department ataupun kena ada orang yang in charge kat situ kan. Dia macam masa Cik Su mula berniaga dulu Kak Ji, sebab Cik Su tak ada background accounting. Jadi macam pada Cik Su account tu macam yang Kak Ji cakap tadi tu, account bank, duit masuk keluar kan. Cuma daripada duit masuk keluar tu kita tak really knows apa prestasi kita tadi. Macam Kak Ji cakap tadi kan, kita tak tahu prestasi. Kita tahulah ada duit keluar, ada berapa cash. Tapi dalam term accounting dia lagi dalam. Walaupun duit tu kelihatan macam tiada, cash kelihatan tiada, tapi sebenarnya ada juga keuntungan walaupun tiada cash kan. So bila dah dalam perjalanan keusahawanan tu lah baru Cik Su pergi kelas, sampailah hari ni pun ada putus. So sampai ke hari ni barulah Cik Su belajar juga, still belajar dengan Kak Ji, still tanya kan sehinggalah ke hari ini. Okay, so mungkin kan Kak Ji, Cik Su jelas tadi. Kalau boleh Kak Ji kongsikan kan, macam mana dia ni account ni, nak buat istiadat accounting ni, boleh ke orang tu buat sendiri? Ataupun dia kan baru boleh berniaga, dia terus nak ambil upah orang ke? Any suggestion daripada Kak Ji? Boleh Kak Ji? Account. Sama ada masa dia pergi. Boleh teruskan ke?
Boleh Kak Ji, boleh silakan. Okay. So itu adalah soalan yang famous yang selalu orang tanya bila dia sepatutnya mula buat akaun, maksudnya akaun perniagaan tu. Sebenarnya jawapan dia tak ada jawapan yang fix lah. Maknanya bermula dengan bila dia pergi register SSM ke atau sebelum ke, dia tak ada fix. Cuma ideally lah kalau kita nak jawab soalan ni, ideally bila kita bermula dengan registration tu ataupun incorporation, kita dah start lah boleh rekodkan duit masuk dan keluar. Walaupun duit perniagaan belum kita dapat, tapi of course kita guna duit director ataupun owner tu sendiri kan. Jadi kat situ kita dah kena simpan apa ni dipanggil documentation ataupun supporting document dan rekod lah. Okey, berbalik kepada yang Cik Su mention berkenaan dengan owner tu dia ada background. Sebenarnya owner tu ada background adalah satu advantage. Walaupun realitinya owner yang ada background ni kalau dia nak buat sendiri tak ada masalah. Itu adalah lebih baik sebab bila dia ada background dan dia boleh buat, dia ada masa, boleh teruskan. Tapi realitinya owner, sebagai owner tak kisahlah kata dia CEO ke, dia director ke, kebanyakan masa adalah untuk sales and marketing. Jadi kalau nak advice kat sini actually terpulang kepada individu tu sendiri, macam mana dia arrange masa dia lah. Dan tadi macam mana soalan Cik Su selepas tu, maksudnya bila owner tu ada background, itu jawapan dia lah. Owner tu ada background, dia boleh buat sendiri ke? Betul lah macam Kak Ji cakap tadi kan, kalau pandai itu satu kelebihan lah. Cuma kalau pandai juga sebenarnya ramai juga orang yang pandai dan dia ambil servis yang lain supaya masa dia tu boleh digunakan untuk kerja-kerja pemasaran dan perkembangan bisnes kan. Thank you Kak Ji. Dia Cik Ji suka bila Kak Ji kata sebenarnya once the moment kita decide buka akaun syarikat kan, maksudnya buka akaun, ada orang panggil dia perniagaan, ada orang panggil dia syarikat kan. So macam kita pergi SSM buka, saya nak daftar lah, nama dia apa, Suraya Enterprise. So daripada nak pergi Suraya Enterprise tu tak pergi bank lagi, tapi dah keluar duit minyak, pergi SSM, dah pergi singgah makan, dah bayar registration, jadi application. Jadi sebenarnya kena ada macam buku, kalau bukan buku pun nota yang tulis berapa duit keluar waktu nak set up business tu kan. Cik Su pernah baca satu buku lah Kak Ji, buku tu dia cerita tentang dia cuba Cik Su tak check balik akta ke tak check lah. Dia kata bila kita ada transaksi perniagaan yang lebih daripada 5 ke 8 transaksi, maksudnya orang bank in untuk meniaga, untuk beli barang daripada kita, itu sebenarnya kita dah kena ada SSM macam tu lah. Cuma Cik Su tak pasti siapa yang menguatkuasakan, siapa yang check kan. Sebab bila dia check pun dia check secara random lah kan, siapa yang belum datang. Tapi kalau Kak Ji boleh kongsikan. Okey, itulah akak nak tambah sikit pasal yang Cik Su cerita tadi tu. Dia kata kalau 5 transaksi dah boleh buka, dah register enterprise ataupun incorp Sinar Berhad kan. Sebenarnya banyak juga soalan-soalan berkenaan dengan contoh bila dia tak kisahlah register enterprise ataupun incorp Sinar Berhad bulan 3 lah kata. Tapi realitinya dia dah keluar duit poket bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kita ambil mudah lah, tak payah ambil yang before that lah kan. So bila dia nak start buat account, contohnya dia datang bulan 5 lah. So dia bagi dokumen daripada bulan 3 hingga bulan 5. Tapi bila kita start buat, kita boleh detect that you punya incorp, you guna duit sendiri ke? Maknanya kita soal siasat dia lah. So baru kita dapat tahu sebenarnya sales dah dibuat sebelum incorporation Sinar Berhad ataupun register enterprise. So sebenarnya soalan-soalan yang macam perlu ke saya rekod yang sebelum ataupun perlu ke saya rekod sebelum bank account dibuka. Contoh incorp bulan 3, buka bank bulan 6. Sebenarnya yang sebelum incorp tu, kalau kita nak masukkan dalam akaun syarikat ataupun akaun enterprise tu, tak ada masalah bila benda tu genuine untuk bisnes. Sebab
lebih rekod yang kita akan dapat tu adalah lebih tepat. Sebab kita masukkan import fee and then kita masukkan all the marketing punya expenses. So jawapan dia, kalau kita import bulan 3 tapi kita dah ada transaksi in and out for business before that, kita beri masuk. Sebab benda tu akan jadi amount due to director ataupun director berhutang dengan company ataupun company berhutang dengan director tu. Dan sebelum buka bank account pada bulan 6 pun dah boleh masuk dalam akaun syarikat ataupun akaun enterprise tu. Sebab soalan ni memang kerap sangatlah. It's a frequent asked question orang panggil kan. So itu soalan Cik Su tu memang sangat relevan. Dapat markah lah Kak J untuk soalan Cik Su tu. Kak J, jom kita tengok ni, ada peminat Kak J tinggal komen ni ha. Ada Cik Nik Nok, dia cakap petang-petang minum ketum. Assalamualaikum. Tengok petang-petang dia minum. Orang petang-petang minum green tea Kak J kan. Dan juga ada Cik Iman, sang lebah hasilkan bee propolis. Hello polis. Kena tengok ni, kena tangkap Cik Nik lah kan. Ni bijaksana sangat ni Cik I punya pantun ni kan. Okay, so bagi kawan-kawan usahawan yang mungkin nak tanya soalan, boleh tinggalkan komen sambil-sambil kita berbual. Dan kalau sebenarnya kan kalau kita nak lagi faham, betul lah macam Kak J cakap, kita kena cuba terangkan. The moment kita boleh terangkan dengan baik tu macam kita faham lah kan. So Cik Su pun tiap kali bersama dengan Kak J, Cik Su pun dapat ilmu baru. Kan takkanlah. Dulu kan Cik Su punya mindset sebenarnya bila dah buka SSM, lepas tu bila duit masuk, buka account bank, masukkan duit, kemudian dari situlah account bermula. Tapi of course bagi accountant yang mahir kan, dia tahu dah takkanlah buat bisnes tu duit masuk baru consider akaun bermula. Dia pun dah daripada awal pun ada duit-duit yang keluar. Cuma yelah dia nak declare ke, dia disimpan lagi tak data-data tu. Dan untuk accountant syarikat juga, Cik Su pasti mereka nak tolong dan nak mudahkan urusan supaya akaun tu nampak, kalau ayat sekarang panggil legit legit dan macam sah lah ya, sah dan tepat, genuine kita dulu asli, original. Sekarang legit kat gambaran yang sebenar. Gambaran yang sebenar seperti betul. So nampaklah keadaan dia kan. Okay, so mungkin sebelum Cik Su ada juga soalan-soalan yang seterusnya Kak J, tapi Cik Su nak tunjukkan kita punya penganjur lah Kak J, penganjur. So penganjur tu ialah orang yang bersama-sama dengan kita, yang bila kita buat live ni dia sponsor. Dia sponsor tu supaya kita boleh buat sharing session ni lah. So ni ialah Pentagon Cafe. So Pentagon Cafe ni menarik Kak J sebab dia dihasilkan oleh individu yang very expert dalam pengajaran matematik. Maksudnya dia orang memang biasa ajar dekat sekolah-sekolah. Dia pernah ajar cucu Sultan Brunei Kak J, mengajar matematik, asas matematik. So dia hasilkan satu set ni, di mana dalam set ni ada 9 kad. Kad tu budak-budak kena hafal lah. Macam kita hafal sifir dulu, 1 kali 2, 2. Macam tu kan. Sifir 2 okey lagi Kak J. Sifir 7, sifir 6. dah biru, dah mata hitam kan. Tapi dia tak banyak. Dia ada 9 je kertas. 9 je kena hafal. Dalam 9 kad tu ada lebih kurang 3 ke 6 je kena hafal. Bila dah hafal dapat hadiah Kak J. Dia bagi macam stiker diamond. Jadi budak-budak sukalah hafal. Bila dah hafal dia akan tanya soalan ni. Kalau Kak J nampak ni ada gambar macam 9 je dia kena hafal. Kemudian bila dia orang test dekat budak-budak yang berumur 6-7 tahun yang tak pernah lagi hafal sifir, bila tanya dia dah boleh jawab dengan mudah. Dah tak payah tampal dekat belakang pintu kita yang sifir 1 sampai 12 tu Kak J kan. So mudahlah. Even untuk parents pun dia boleh guna Pentagon Cafe ni. Cik rasa itu satu innovation yang sangat membantu ibu-ibu sekarang ni mengajar anak-anak kat rumah, sebab dia bukannya satu ilmu macam tambah lagi kerja kita, tak, dia satu
yang alat bantu yang membantu ibu-ibu ni memperkukuhkan asas matematik anak-anak. Macam Kak Ji lah memperkukuhkan asas akaun usahawan. Okey. So apa next question Cik Su ni? Cik Su banyak je soalan nak tanya Kak Ji kalau bersama kan. Tadi Cik Su dah tanya orang yang baru mula. Kemudian bila nak start kan. Okey Kak Ji, kalau Cik Su boleh tanyalah Kak Ji kan. Kalau ada orang ni jenis kena tulis kat buku, ada orang ni kena tulis kat handphone. Tapi apakah jenis nota yang dia kena simpan? Maksudnya, okey duit keluar satu, duit masuk senang sikit sebab duit masuk ni macam masuk bank, senang lah. Kalau takut yang bagi kat tangan ni, duit masuk. Lagi Kak Ji, apa buku yang dia kena ada? Duit masuk, duit keluar je lah, itu je Kak Ji. Itu satu. Yang tu dalam segi accounting kita panggil dia cash book ataupun kalau lebih tepat adalah buku bank lah. Dan kita pecahkan juga kepada cash book tu kalau perniagaan tu menggunakan ataupun dia punya jualan tu adalah cash ataupun tunai. Contohnya orang yang usahawan jalanan kan. Dia punya apa dipanggil apa macam sales dia adalah sales tunai ataupun restoran. So dia perlu ada buku tunai untuk dia rekod duit jualan tu sama ada dia masuk bank ataupun dia gunakan duit jualan tu untuk beli barang niaga dia untuk next day. So dia perlu ada buku tu untuk dia monitor duit jualan dia tu. Sebab kebiasaannya dia akan tak masuk 100%. Duit jualan pada hari, katakanlah hari ni hari Selasa, dia tak masuk esoknya 100%. Dia akan guna untuk esoknya pula. Itu kalau yang cash basis lah. Kalau yang jualan berdasarkan invoice, maknanya orang terima invoice yang orang bayar dan transfer online ke, guna cek ke, itu dia cuma maintain dipanggil buku bank lah. Itu antara rekod yang basic kalau usahawan tu nak bermula lah. Kalau kata yang jenis yang ada advantage dari tu, dia terus gunakan dokumen-dokumen tu dia masuk dalam accounting software terus. Tapi agak galakkan lah ada buku ni lah, buku bank dengan buku tunai untuk kita tahu macam real time lah. Hari ni berapa baki, berapa kita guna duit, berapa duit masuk. Dan kita boleh planning untuk apa yang kita nak bayar. Itu dua buku asas lah. Selain daripada buku orang berhutang dengan kita. So kalau nak tambah lagi buku kita berhutang dengan orang lah. Kalau ini kes orang yang tak ada accounting software, dia nak maintain yang basic punya. Dan yang ni mungkin kalau dia ada stok lah, dia rekod lah juga stok tu. Itu antara perkara-perkara penting yang penting dan basic seorang usahawan tu kena ada. Okay, so rasanya itu yang menjawab soalan Cik Su kot. Okey, faham. Cik Su ada lagi ke tu? Tak apa, sementara tunggu Cik Su reply tu. Saya sambunglah, saya ambil alih lah ya. Okey, Kak Ji. Saya background saya masa sekolah dulu SPM memang ada subjek elektif prinsip account. Dan walaupun saya dengan account ni dia ada orang kata love hate relationship. Benci tapi cinta kan. Maksudnya walaupun saya tak suka account tetapi kerjaya saya ataupun latar belakang saya dari segi akademik memang kena ambil account terpaksa. Dan alhamdulillah walaupun saya tak suka account tu, saya memang skor alhamdulillah memang A1 masa tu. Alhamdulillah. Boleh pula buat walaupun tak suka, tapi tak tahu boleh dapat kan. Dan saya di pihak saya faham macam mana perjalanan accounting tu, tetapi mungkin bagi usahawan yang belum ada ataupun tak ada background accounting, dia ada cabaran lah nak memahami kan
tentang accounting ni. Benda yang sepatutnya belajar waktu sekolah kan. Saya dulu SPM tahun 2000. Lama dah tu, dah 20 tahun lepas kan. Tahun 2000 bukan 20. Okey, lepas tu 20 tahun lepas lah. 20 tahun lepas. Jadi selepas tu saya melanjutkan pelajaran, ambil degree BBA majoring in marketing. Pun tak boleh lepaskan diri daripada account. Ambil juga account. Okey, lepas tu saya ingat lepas graduate dah tak nak tengok account dah, tetapi full time business juga, terpaksa juga tengok account. Jadi accounting dengan usahawan ni dia tak dapat dipisahkan, tak boleh. Tak kan. Jadi cumanya jadi nak tak nak kita kena ambil tahu sebenarnya, walaupun kita bisnes sekecil mana pun, betul tak? Betul. Walaupun jadi kita kata jalan kita kan, kita still kena record, at least record lah kan, kalau tak ada dari segi dokumentasi. Masa dia pergi beli ais, katakanlah dia jual ais tepi jalan kan, dia beli ais ataupun dia beli dia panggil apa, macam kalau dia buat teh kan, parti teh tu, maknanya dia rekod pun tak apa dah apa yang dia beli dan apa jualan yang hari tu dia kan, at least minimum tu dia kena ada lah. Kalau tak kalau dia duduk situ tak ada rekod macam tu, 20 tahun pun macam tu je kat situ, dia tak ke mana pun. Betul. Sebab tu ni ada soalan yang Cik Su senaraikan, dia kata soalan yang Cik Su nak tanyakan ni, berapa peningkatan sales? Maksudnya soalan ni berkaitan dengan penyimpanan akaun tu sendiri, record akaun tu. Kalau kita tak record, macam mana kita nak tengok apa kita boleh growthkan peningkatan jualan tu. Jadi boleh kongsikan lagi tentang apa angka yang sepatutnya kita expect, kita jangka dari tahun ke tahun. Maksudnya kita peningkatan jualan dari segi jualan ke peningkatan dari segi growth tu yang kita nak tengok sebenarnya. Okay, actually untuk jawab soalan ni actually bukanlah straightforward lah. Dia sebenarnya kadang-kadang ada yang tak nampak bagaimana bila kita simpan akaun ni, maksudnya kita buat akaun lah kita panggil kan, boleh membantu kepada peningkatan atau perkembangan perniagaan. Dia sebenarnya contohlah saya ambil saya punya akak punya perniagaan. Katalah saya buat buat kerja accounting tu guna Excel. Maksudnya P&L, balance sheet semua saya guna Excel. Okay. Maksudnya saya buat bookkeeping lah, senang cerita. Saya buat bookkeeping guna Excel. Berbanding dengan bila saya guna accounting software. Okay. Dah boleh imagine kan? Which one yang boleh speed? Mana satu yang engine turbo, mana satu yang engine kancil kan? So kalau turbo dengan kancil, mana lagi cepat? Kita dah tahulah mesti turbo punya lah. Maksudnya kalau guna Excel, sebab imbau balik lah masa saya kerja dulu. Saya dekat construction company, kelas A. Kelas A ni dia banyak buat bangunan. So dia banyak bahan, dia panggil bahan mentah dia, macam contohnya beli besi, pasir, batu-bata kan. Saya dulu because orang kata bos ni dia tak suka IT kan. Sebenarnya guna komputer tu teknologi juga kan. Betul. Tapi saya gunakan buku besar mula-mula. Kalau Cik E pernah come across lah, guna buku ledger yang besar tu kan. Faham. Saya zaman tu dulu. Saya kalau buku memang ledger tu memang alamak tak boleh tengok buku ledger tu. Yang kalau meja 4 kaki ni memang buka buku tu sajalah. Dengan payment voucher pun dia print sendirilah untuk tulis dekat ledger tu kan. Maksudnya setiap buku tu ada ledger untuk besi, untuk kayu, untuk pasir kan. Lepas tu saya fikir macam bila buku ni saya lambat dan saya banyak buat mistake. So saya beralih kepada komputer. Masa tu komputer yang bagak lagi lah, yang belakang dia tu besar kan. So saya gunakan Excel, saya buat worksheet tu adalah setiap ledger lah. Dan memang kata weekend ke weekdays pun kerja sampai pukul 11 malam, weekend pun langgar tak ada weekend, nak siap kat account kan. So memang tak efisien. Dan saya punya result pun macam nak tutup account
memang suffer lah. Maksudnya masa yang panjang. Tapi bila beralih kepada accounting software, kita nak bayar, kita just ambil katalah invoice untuk cleaner lah contohnya, basic kan. Masuk je dalam accounting software dan dia akan keluar payment voucher dan kita buat bayaran. Dan masa tu juga bila kita key in ke accounting software tu, dia dah pergi kepada P&L atau balance sheet. Dan setiap akhir bulan kita dah boleh keluar dah P&L balance sheet ataupun kita panggil management account tu. Dan bulan 12 dah boleh dapat 1 year punya management account yang dah boleh audit kalau Sdn Bhd dan hantar tax untuk enterprise. So itulah perbezaan kalau kita simpan atau buat account berbanding dengan tak buat account lah. Dan bila kita ada management account ataupun audit report tu, kita nak minta apa? Grant, tender, minta loan. Itu antara requirement yang selalunya orang kata lebih kurang kata gagal lah untuk apply loan disebabkan oleh tak lengkap akaun masing-masing. So dari segi prestasi sales tu, sebab prestasi sales buat akaun ni salah satu asas untuk sales meningkat lah. Sebab dapat loan apa semua tu kan, boleh berkembang atau grow. Dia ada lagi faktor lain lah yang menyebabkan sales ni meningkat, which is sales and marketing punya department, punya function. Jadi mungkin saya boleh kata kalau kita simpan account dan kita boleh grow, percentage sales naik is about 20 to 30% daripada sales yang kita langsung tak monitor, kita simpan, tak buat account. Itu daripada apa yang saya lalui lah, maksudnya pengalaman lah daripada orang kata klien-klien yang ada. Ya, itu adalah kata average lah kan, dia bergantung kepada kemudian nature of business. Dia bergantung pada nature of business. Dia tak semestinya 20-30 ini dia standard. Dia kembali pada nature of business. Macam kalau servis mungkin lagi besar kan dia punya dia punya percentage tu. Jadi apabila cerita tentang sales juga, kita kadang-kadang kan nak naikkan sales ni dia ada banyak cara lah kan, sama ada nak kurangkan expenses kan, betul tak? Dia sama ada kurangkan apa? Expenses. Tak, dia tak ada kaitan lah. Kalau kita nak kurangkan profit ataupun nak loss tu yang kita kena kurangkan expenses tu. Kalau kita nak naikkan sales, maksudnya betul. Most of it 80% adalah sales and marketing lah. Betul. Jadi macam mana orang kata branding ke apa semua lah kan. Dia akan dia jadi satu topik yang mana biasanya kalau peniaga ataupun usahawan yang baru dia tak dapat nak bezakan antara sales and profit, betul tak? I see. Part tu yang tricky sikit bagi saya lah. Mungkin bila ada background, kita dah belajar dan benda tu bertahun-tahun kan, kita faham. Tapi bila kita nak terjemahkan, saya cakap ini sebab ramai orang dia bila dia buat marketing, dia cerita tentang sales. Dia tak cerita tentang net profit. Part tu yang ramai yang terlepas pandang. Terkeliru lah kan. Sebab ya. Net profit ni bagi dia orang mungkin juga income. Betul. Dan itu juga income. So dia rasa macam benda tu sama. Tapi sebenarnya sama tapi tak serupa sebab net profit ni selepas kita tolak cost dengan expenses. Macam sales kita tak tolak. Maksudnya sales tu jualan yang betul-betul kita dapat pada hari tu. Yang kita perlu tolak lagi cost dan expenses. Dua-dua kita boleh kata adalah di bawah kategori income. Walaupun tapi tak sama lah. Baru ni saya ada saya di kalangan rakan-rakan usahawan, dia kata dia buat accounting kan, bila dia audit balik selama ni sepanjang tahun dia rasa dia punya jualan tu macam meningkat tapi rupanya dia rugi. Rupanya dia rugi sebab apa? Ada expenses yang dia doublekan kan. Dia tak tolak semua tu. Dan tak kira margin keuntungan tu. Betul. Sebab tu bila kita cerita tentang sales, mungkin ramai orang boleh cakap dia sales sampai 6 angka, 7 angka, tetapi apabila buat
audit apa semua dah tolak expenses tu tak banyak dan kadang-kadang rasa macam lamak letihnya sepanjang tahun kan, tak ada apa-apa pun yang bertambah. Cumanya dia tak sedar sebab especially kalau contoh apa ni, sesi minyak lah kan, sesi minyak dia cash dia banyak tetapi untung dia nipis. Tu yang kadang-kadang kita rasa duit banyak, memang dia banyak tetapi dia punya profit tu sedikit sangat sebenarnya. Betul. Betul Cik Ia. Cerita ni macam contohnya orang yang buat bisnes kat rumah lah. Contoh apa ni? Dia buat, katalah dia buat apa ya? Buat kuih nasi ke? dagang lah. Nasi Okay. dagang lah kan. So dia tak kira gas tau. Dia tak kira gas. Tak kira yang kos dia pergi hantar ataupun kos dia pergi kedai. Jadi benda-benda macam tu dia overlook ataupun dia terlepas pandang macam Cik I cakap tadi. Menyebabkan bila at the end of the day dia rasa macam rasa banyak jualan bulan tu tapi kenapa baki kat tangan tu tak banyak kan. Sedangkan dia lupa dia isi minyak kereta, dia beli gas bertong-tong, dia tak rekod kan. Jadi dia rasa cukup dah tu sales dia tu, dah sales sama marketing, maksudnya tak payah marketing lagi dah, sales dah banyak dah, tak larat, tak menang tangan dah kan? Betul. Bila at the end of the month tengok rasa macam banyak buat tapi tak ada pun. In fact mungkin rugi kan. Betul. Jadi ilmu-ilmu macam ni yang penting sebenarnya. Sebelum kita pergi jauh lagi, mungkin kadang-kadang kita nampak hanya tengok duit kat tangan tapi tak tolak lagi expenses kan. Jadi expenses, sekecil-kecil expenses kena ambil kira. Sebab tu termasuklah cost marketing. Dan bagi saya tak ada istilah zero cost marketing. Mesti kena ambil kira juga kan. Kena ada ambil kira cost tu. Jadi banyak lagi yang kita boleh belajar dengan Puan Rosita ataupun kita boleh tengok dekat page AR Success dan boleh kita saya share sekejap saya share screen. Saya nak tunjuk fanpage boleh AR Success punya page. Boleh. Ya, boleh. Okey. Kalau sesiapa yang nak follow boleh follow dekat AR Success. Okey, kejap ya. AR Success. Saya kena buka dia punya screen dulu, Facebook. Okey. Ni dia page dia. Betul tak? AR Success yang beralamat di Bandar Seri Permaisuri. Dekat sini. Jadi boleh pergi ke Facebook AR Success untuk dapatkan maklumat. Jadi boleh tak untuk penghujung sesi, kita dah sampai ke penghujung sesi dah. Okey. Boleh tak beritahu ataupun kongsikan macam mana nak hubungi kalau nak dapatkan servis ni? Okey. Boleh hubungi saya di nombor 019 6263 206 ataupun boleh ke terus ke office saya di Bandar Seri Permaisuri Ceras, nombor 32-1, Jalan Danau Lumayan 1. Jadi dia samalah alamat dengan yang dekat page ni kan? Sama, ya betul. Ataupun boleh je tekan butang book now. Nanti book now kita ada tarikh-tarikh yang boleh dipilih untuk sesi appointment. Dan mungkin pesanan terakhir kan, pesanan terakhir untuk usahawan yang belum lagi yang belum lagi merekodkan apa-apa pun transaksi ataupun segala perjalanan wang tunai keluar masuk tu walaupun dah bertahun-tahun, apa pesanan yang kita nak beritahu dia supaya dia buat tindakan selepas ni? Alright. Okay, kira macam nasihat saya lah, terutama dia ada dua golongan yang kita panggil ekstrim. Yang pertama yang baru nak mula. Bila baru nak mula, kita kata macam yang saya ada kongsi tadi tu, tak perlu tanya bila nak start. Just record je apa yang duit keluar dan masuk. Itu yang baru-baru nak start lah, maksudnya belum setahun pun lagi. Okay, bila yang dah macam 5 tahun, 7 tahun dan dia dah rasa macam alamak macam mana nanti ada cari, ada kerja macam tak senang duduk.
Jadi jadi yang itu actually kalau kita keep macam keep delay, keep tunggulah, nantilah, takutlah kan, dia tak solve lah. Jadi apa yang selalu saya nasihatkan, just buat yang katalah contohnya tahun ni adalah tahun ke-6. Just buat yang tahun 2020 dulu. Sebab nak cari yang tahun 2015 ke 2014 ke kira macam dah tak tahu ke mana. Dia pun memang masa tu baru start dan tak tahu kan simpan dokumen ataupun resit semua tu kan. Jadi buat yang terdekat dulu. Kumpulkan worst case pun ada bank statement kan. So kalau boleh rekod sendiri, boleh buat accounting sendiri, buat. Tapi kalau kata carilah kawan-kawan usahawan ataupun outsource lah dekat accountant yang ramai pun kan. Boleh je datang SSS, kita bantu. Dan kita start dengan tahun 2020 dan kita hantar ke SSM dan kita hantar ke LHDN. Once dah complete, walaupun sebenarnya accounting ni, kalau Cik mungkin tahulah, dia kan ada forward figure. Jadi benda tu tak akan terjadi sebab kita buat yang last year, yang sedangkan tahun-tahun sebelum tu kita tak rekod kan. Jadi kita jadikan yang yang dipanggil bank statement yang ada balance tu macam kira capital dia lah, untuk kita tutup yang belakang. Untuk membolehkan kita hantar pada SSM ataupun hantar kepada LHDN lah. Benda ni selalunya terjadi kepada enterprise. Sebab dia tak audit. Kalau audit ni macam mana? Dia kena buat juga audit. Kalau dia kata okey, saya memang tak ada simpan apa-apa tapi bank statement ada. Lepas tu kita tengok memang tak aktif atau dormant lah. Sebab dia beza dormant dengan tak aktif tu. Jadi katalah tak kisahlah dormant kata tak aktif, kita kena audit kan. Maksudnya dia kena buat daripada tahun 2015 tu. Seterusnya audit dan hingga latest. Tapi kalau enterprise ni dia tak ada audit. Jadi kalau dia tak simpan tahun 2019 dan belakang, okeylah kita buat insert 20 dulu. Lepas tu bila kebiasaan yang berlaku, kalau Cik nak tahu kan, bila kita dapat 2020, dia rasa macam kalau macam ni dah lama saya buat account. Sebab saya tahu duit saya ke mana. Betul. Saya berapa saya spend untuk marketing saya, berapa saya spend untuk FB saya kan. Start dari situ dia ada interest untuk dia cari dokumen yang belakang-belakang tu. Dan rekodkan lah. Itu nasihat saya lah untuk dua kumpulan yang ekstrim macam ni kan. Kalau yang maintain ataupun terlambat setahun dua tu okey. Kalau yang dah sampai 5 tahun, 6 tahun, sebenarnya bila dah 5 tahun tu memang patutnya kita simpan lagi sebab dokumen accounting ni kena simpan 6 tahun plus current. So itulah dua group lah, dua team yang kita kena kita nak cakap apa? Kita nak tak nak dia takut lah dengan apa dipanggil? Tak nak takut dengan rasa nak buat ke tak nak buat ni. Macam yang baru-baru ni pun nak start ke tak nak start ni? Start je. Kalau yang dah lama tu nak buat tak nak buat sebab takut kan, buat je. Macam tu. So rasanya dah habis kot. Cik hilang tadi. Macam ni lah line network kan. Okey, saya faham yang dua kumpulan ekstrim ni dan saya sangat setuju lah kan. Kumpulan ekstrim yang kedua tu mungkin dia gelabah sikit, tetapi saya belajar sesuatu yang baru ni, jangan fikir sangat yang dekat belakang tu. Start dengan tahun ni, apa yang ada kita apa ni mulakan di teruskan je. Saya dulu, saya pun fikir lama macam mana kalau dah sebelum-sebelum ni pernah fikir kan. Jangan fikir mungkin start daripada yang sekarang ni, kita akan
slowly kita akan dapatkan rekod-rekod yang lama. Itulah cumanya mungkin kita nak pesan cuma jangan buat creative accounting lah. Buat creative betul. accounting tu kita sangat tak galakkan walaupun kita ni usahawan memang sangat kreatif kan. Tapi kalau boleh kita buat buat ikut garis panduan yang sebetulnya lah. Dan saya Sebab percaya kreatif ramai ni, juga enterprise ni, pemilik enterprise. mungkin dia boleh lepas for 2 years lah. After 2 years dia akan kantoi juga. So lebih baik buat apa yang patut. Sebab yelah kreatif tu dia kadang-kadang kalau silap kreatif lah dan tak ada ilmu, dia akan sangkut lah. Jadi nasihat saya yang tu janganlah. Kalau boleh elak lah. Jangan Maksudnya kalau terpaksa mengaku tak ada ke apa, maksudnya macam kita ambil duit lah sebagai owner. Maksudnya kita responsible for duit yang orang kata sales yang tak masuk bank. Tak apalah, kita ambil tu sebagai tanggungjawab, menyatakan kita ambil duit tu walaupun ada implikasi tax ke apa, kita ambil dulu. Itu antara apa kata kesan daripada kita tak buat daripada awal dan tak simpan rekod dan seperti dulu masa saya belajar dia panggil ambilan kan. Ambilan okey. Yang ni hutang. Ambilan tu because kita tak boleh gaji dalam enterprise kan, tak allowed. Yang isu sekarang ni bila dia tak simpan rekod, bila kita tengok bukan tak simpan rekod, maksudnya dia tidak masuk duit sales terus dalam bank. Dia jadi macam patutnya sales hari tu 1,000, dia masuk 500 je. Jadi 500 lagi tu sepatutnya dia belanja untuk expenses ke cost kan. Tapi dia tak ada receipt. Jadi itu dianggap dia ambil 500 tu. Baik. Ini dia kena ambil take note lah. Okey, terima kasih pada siapa yang dah masuk tu dan tinggalkan komen. InsyaAllah video ni memang sentiasa akan ada dan bila-bila masuk je menonton ini boleh tekan butang share supaya lagi ramai yang celik lah tentang akaun kan. Jangan lari-lari sebab kita nak buat bisnes lama lagi ni. Tak naklah lari-lari daripada merekodkan kan. Dan akhir kata terima kasih banyak hari ini Kak Ji kerana meluangkan masa walaupun lari sikit kan daripada waktu yang kita tetapkan 9 PM ni 9 AM pagi tadi kan. Alhamdulillah ada rezeki kita hari ini untuk berkongsi ilmu juga kan. Okey, itu sahaja. InsyaAllah ya kita ada rezeki nanti kita invite lagi kan. Banyak lagi nak belajar ni dan jangan lupa follow page AR Success untuk dapatkan maklumat lagi. Mungkin ni Kak Ji lepas ni boleh up lagi kan, share lagi info dekat page sebab ramai lagi yang nak tahu. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tak ada butang ni?